everyone hear me? Yes, Doctor. Okay. Yes, Doctor. Thank you. Hari ini 28 Mei 2021. Ini adalah kelas online kita yang ke-14. So kita dah ada banyak sebelum ni, kelas-kelas yang sebelum ni kita dah bincangkan pelbagai topik yang menarik yang berkenaan dengan klinik, ya, proses macam mana pengurusan klinik, dan semua kelas tersebut boleh kita anda tengok balik, review balik dekat Care Clinic YouTube channel. Okay, kita dah bagi link sebelum ni. Social media team ada share link. Kalau you all Google kat YouTube Care Clinic Sdn Bhd Care Clinic Healthcare Services, you can boleh tengok semua video-video tersebut lah dalam platform YouTube tersebut, ya. Okay. Is Matron there? Yes. Okay. Is it clear? Good afternoon. Yeah, good afternoon, Matron. So you can see my slide, ya? Yeah, can. Okay, alright, thank you. So kita akan start, ya? Okay, we can start now, Matron. Okay. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okay, semua selamat datang ke kelas online Care Clinic yang ke-14 hari ini. Nama saya Dr. Azura dan bersama saya hari ini adalah Matron Shobna. Kami akan membincangkan satu topik yang menarik pada hari ini, iaitu kalau you boleh tengok dekat skrin hari ini, tanda-tanda vital dan sistem triage ataupun sistem triage. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah vital sign lah. Kat klinik kita panggil vital sign dan triage. So hari ini saya akan bincangkan secara ringkasan saja. Saya kalau boleh secara ringkasan, dan saya dan juga Matron akan menjawab apa-apa soalan lah kalau untuk bagi penerangan yang lanjut. Sebab kalau nak bincangkan secara mendalam ambil masa yang lama, sebab tanda-tanda vital ni memerlukan kelas secara fizikal kalau kita nak buat praktikal. Tapi buat masa sekarang ni secara online kita boleh bincang secara ringkas. Yang pentingnya saya kemudian nanti saya akan buat demo secara live. Saya akan log in ke dalam sistem klinik dan saya nak tunjuk macam manalah cara nak buat rekod vital sign. Kalau dah ambil vital sign tu macam mana nak masukkan dalam sistem, di mana tempatnya. Mungkin anda dah tahu, ada orang lain yang belum tahu, kita boleh belajar sama-sama lah. Okay, alright. Next, the first slide. Apakah triage? Apakah sistem triage ni? Ini adalah satu sistem pengkelasan jenis kecemasan untuk pesakit yang datang ke klinik untuk mendapatkan rawatan sama ada disebabkan oleh kecederaan atau penyakit-penyakit yang lain. Ia adalah sistem pengkelasan. So, ini doktor membuat keputusan untuk memberikan rawatan ketika adanya ramai pesakit pada satu masa. Okay. So dengan sistem ini, doktor boleh berikut tangan untuk melihat pesakit yang memerlukan rawatan dengan segera. Okay. Itu adalah sistem triage. Buat meaning lah, ya. Dengan triage itu. Okay, kalau boleh klinik semua, you all boleh mute dulu ya, mic you all. I already told her in the Zoom message already to mute. Kasan kot. Mutekan mic dulu. Jadi tak akan mengganggu kita punya presentation. I think it's polyclinic side, I think. Clinic side. Yeah. Maybe ask them to mute first. Yeah, that's what I told just now. And I message. Okay.
dan masa sama kita akan teruskan. Apakah apa yang vital sign ataupun tanda-tanda vital, ya? Apakah yang dimaksudkan vital sign, ya? Kalau vital sign, apakah itu vital sign? Okey. Vital sign adalah parameter yang digunakan dalam proses pengkelasan kecemasan dalam sistem triage. Okey, ini adalah parameter yang kita gunakan, ya, untuk triage. So ada kat sini saya akan sebut 5 parameter yang penting, ya. Matron, maybe you can WhatsApp Mr. Yeah, that's what I'm doing, Doctor. Mr. Masana also, because he can control. Oh, okay. Okay. 5 parameter yang penting di sini adalah suhu badan ataupun temperature. Yang pertama adalah mengambil temperature badan. Yang kedua adalah mengukur kadar denyutan nadi atau kita panggil pulse rate, ya, ataupun PR, ya. Itu adalah parameter yang kedua. Dan yang vital sign yang ketiga yang penting adalah kadar pernafasan ataupun respiratory rate atau kita panggil dalam short formnya RR. Dan yang keempat adalah tekanan darah ataupun blood pressure atau BP. Okay. Yang last sekali adalah okay, alright. So, ini adalah 5 parameter yang saya sebutkan, saya ulang secara ringkas lagi sekali. 5 sistem vital sign yang kita perlu ambil adalah yang pertama, kena check temperature. Yang kedua, check dia punya pulse rate atau PR. Yang ketiga adalah respiratory rate atau check dia punya kadar pernafasan. Yang keempat adalah check dia punya tekanan darah ataupun BP, blood pressure. Dan yang kelima adalah check dia punya kesakitan ataupun pain score. Pain score, yang ni mungkin yang tanda vital yang terbaru ya, tanda vital yang terbaru. Sebelum ni mungkin kita tak pernah dengar pain score ataupun skor kesakitan ni. So untuk hari ni kita akan introduce lah, kita akan bagi pengenalan mengenai vital sign yang kelima ini, skor kesakitan. Okey, kita akan tunjuk di mana di dalam sistem C-axis kita untuk kita ukur pain score ni ataupun skor kesakitan ini. Alright, go for the next slide. So kita nak terangkan sikitlah tentang vital sign ni, kenapa dia penting, ya. Vital sign ni kita boleh ambil secara manual ataupun menggunakan mesin lah, seperti menggunakan pulse oximeter atau menggunakan vital sign monitor. I think semua klinik ada vital sign monitor, ya, guna BP set yang automatik, ya, ataupun elektronik. Okey. Yang kedua, perlu vital sign ni perlu dilakukan, ya, sebagai tugas rutin setiap kali membuat pemeriksaan ke atas pesakit. So penting, ya, kalau pasien dia datang bukan saja pertama kali, so tiap kali dia datang kena check dia punya vital sign untuk semua pesakit, ya. Yang ketiga, dengan mengukur sistem vital, tanda-tanda vital ni, vital sign ni, ia memberi gambaran yang jelas, ya, tentang perubahan, tentang tahap kesihatan pesakit dan juga tindak balas terhadap rawatan atau yang ubat yang diberi oleh doktor. So vital sign amatlah penting, ya, untuk doktor untuk membuat dia punya membuat keputusan atau untuk memberi ubat ataupun buat penyiasatan yang selanjutnya bagi pesakit. Okey. So penting, ya, setiap kali pasien datang tempat triage tu kita ambil dia punya tanda-tanda vital atau vital sign. Okey. So ini adalah carta yang menunjukkan kadar normal tanda vital. So saya tak akan pergi dengan lanjut lah untuk menerangkan satu demi satu tanda-tanda yang normal. Tapi saya akan share nota ni dengan you all, kemudian you all boleh tengok ni sebagai rujukan lah.
Kalau you all tengok dari sini ada tanda vital ya. Okey. Kalau tengok daripada sini tanda kadar normal tanda vital ini adalah berbeza suhu untuk umur yang kategori yang berbeza. Kalau newborn, bayi yang baru lahir, kalau budak umur 1 tahun atau 5 sampai 8 tahun, 10 tahun, remaja, orang dewasa, orang tua, semua dia agak berbeza dia punya vital ya, semua tak sama. Kalau tengok kadar atau ranges dia punya untuk pulse rate, nadi dia, dan juga untuk kadar pernafasan dan juga untuk tekan darah BP, kalau tengok ranges dia tak sama. So kalau secara ringkasnya kalau kita tengok tekanan darah tu tak sama ya, ranges normal ranges untuk orang dewasa, remaja atau budak-budak ataupun dengan baby lain, tak sama ya. Ini adalah sebagai rujukan lah kalau kita tengok yang kadar mana yang normal untuk umur yang kategori umur dan juga tanda-tanda vitalnya. Saya akan share nota ini dengan you all kemudian sebagai rujukan ya. Okay, next one. Okay, apakah itu counter triage? Counter triage adalah tempat ataupun tempat khas lah, sudut khas, bilik khas atau ruang yang dikhaskan untuk mengambil tanda-tanda vital pesakit ya. Saya rasa semua klinik ada dah letak tempat khas lah untuk jadikan counter triage ni ya. So sebab sekarang kita masih dalam pandemik COVID-19, COVID-19. So yang pentingnya ketika tak ambil tanda-tanda vital pun kita kena ikut SOP yang betul ya. Dan pentingnya juga hand hygiene ya, kebersihan tangan adalah penting ya. Katakanlah kita nak ambil vital untuk patient, you all kena pakai PPE juga, and then protect yourself. Dan juga mesti ingat mesin-mesin vital yang kalau kita guna macam BP cuff ataupun alat-alat yang kita gunakan untuk pesakit sebelum atau selepas kita gunakan alat tersebut, kalau boleh kena disinfect dulu ya. Disinfection boleh guna alcohol wipe ataupun disinfectant yang selamat untuk barang-barang triage tersebut ya. Saya ada SOP untuk disinfection dalam sistem, you all boleh refer atau merujuk balik dalam SOP dalam sistem ya. Dia di bawah SOP universal precaution dan juga di bawah matron bawah I think sterilization. Sterilization. Ada semua. Kita dah bincang sebelum ni, kita dah bubuh dalam nota tersebut dalam sistem. Okey. Cara-cara nak buat sterilization, macam mana nak disinfection alat-alat tersebut. So penting ya, kita tak nak cross infection between satu pasien kepada pasien yang lain. So setiap kali habis satu pasien kita kena disinfect. Dan satu lagi mengenai penggunaan glove ya matron. Kita tak galakkan guna glove masa ambil, bolehkah guna glove masa nak ambil? No doctor, if possible no, because you see during taking pulse and also BP monitoring, if you want to monitor with our stethoscope and all, then we can't feel the pulse clearly with the glove on. So apa yang patut kita gunakan matron untuk hand hygiene kemudian nak ambil vitals ni dalam masa pandemik ni? Hand hygiene is the hand sanitizer we are using always in the clinic. So each and every time kalau sebelum ataupun selepas kita gunakan untuk pesakit, kita gunakan hand sanitizer tu. Ya, itu yang terbaik dan selamatlah buat masa kini. Maknanya sebelum kita pegang pesakit, kita guna hand sanitizer. Lepas kita ambil vital pun, kita guna hand sanitizer. Betul tak? Ya, yeah, betul. So hand sanitizer tu mesti ada selalu dekat counter triage. Betul tak? Yes, betul.
Okey, terima kasih. So kita teruskan di sini tempat counter triage macam kita bincangkan tadi, kena ada semua peralatan yang diperlukan untuk mengambil vital sign ya. Contoh-contohnya seperti kalau setengah klinik ada vital sign monitor ya, yang lengkap, ada boleh ambil BP cuff kat situ, dia automatic dengan pulse rate sekali, and then oxygen saturation, PS oxygen pulse oximetry pun sekali juga ya. Setengah klinik guna manual, ambil manual. Kalau yang pandai ambil blood pressure secara manual, ada manual BP set. Tapi yang ni kena manual, kena guna stethoscope lah ya. Yang penting juga termometer. Sekarang kita guna semua klinik guna non-contact infrared thermometer, and then pulse oximeter untuk mengukur oxygen saturation di dalam badan pesakit ya. Yang lain-lain juga penting ya, seperti alat penimbang berat ya, height and weight scale also penting ya. Untuk pasien yang pertama kali datang klinik, kita kena ambil dia punya tinggi dengan berat ya. Dan untuk baby, kita ada baby scale ya, untuk timbang berat baby ya. So semua yang ni alat-alatan yang penting yang kena ada di counter triage lah ya. Okay. So next one, ini macam gambar-gambar lah yang sempat saya ambil. Ini contohnya yang ke atas ni kat klinik Wong Sing Sayang Jaya. Untuk klinik yang kecil atau satu short lot lah, satu short lot, dia macam agak limited lah untuk buat counter triage yang khusus. So apa yang dia buat kat sini, ada satu sudut tu dikhaskan untuk counter triage. Kat sini kalau kita tengok ada alat petimbang berat dan untuk ukur ketinggian, dan juga kat sini ada manual BP set ya, dan juga stethoscope dan ada alat thermometer untuk mengambil temperature. So simple saja counter triage-nya, dan ada dekat dinding ni ada ditulis triage area. Okay, so kadang-kadang apa yang selalunya yang kita buat dekat klinik, bila patient datang register, dan staff akan keluar kat sini ambil vitals dan kemudian masukkan tanda vitals ke dalam sistem klinik. Okay, saya akan tunjukkan kemudian macam mana saya buat demo lah secara live, macam mana nak letak vital sign di mana kita boleh letak untuk menyenangkan bila sebelum jumpa doktor dah siap vital sign dia. Alright. So yang kat bawah ni adalah klinik Sri Indah Emerald Avenue. Untuk klinik yang kecil juga kita ada counter di sudut satu sudut yang dikhaskan letak alat untuk scale, height and weight scale kat sini, dan bila ada nak ambil vital sign, staff kena keluar lah ambil dekat sini ya, and then mungkin kena tulis atas kertas dan masuk semula ke dalam dalam counter untuk masukkan data-data tersebut dalam sistem klinik. Okay. Dan kalau klinik tu yang 2 short lot atau 3 short lot, dia boleh ada macam satu tempat yang besar sikit untuk buat counter triage. Macam contohnya sini klinik Sri Indah Selang Jaya. Kadang-kadang kita letak satu partition kat partition kat sini ya, untuk tak bagi ada untuk privacy lah. Patutnya ada apa kita panggil matron yang warna biru tu. Screen doktor. Screen, selalunya ada screen kat sini untuk privacy lah ya. So ini alat vital monitor yang kita boleh check blood pressure, pulse rate, dan juga ada pulse oximeter kat sini, dan tepi tu sepatutnya ada alat penimbang tinggi dan berat ya. Dan kalau kat sini dia letakkan komputer, so senang bila straight away lepas ambil vital sign dekat patient, terus masuk dalam sistem data tersebut dalam sistem safe kan. Okay, alright. So ini adalah contoh kat klinik Sri Indah Taman Samudera. Klinik ni 3 short lot, so ada ruang yang besar sikit. So apa yang mereka buat, dia ada macam bilik khas untuk sistem triage. Kita tengok sini lebih privacy lah ya. Ada satu bilik kecil yang dia letak semua alat-alatan untuk ambil triage. Okay, so dia lebih convenient lah. Tapi macam mana cara macam klinik you all nak buat,
terpulanglah pada PIC you all or area manager you all macam mana dia nak buat untuk kesenangan pesakit lah, dan juga tengok ruang ataupun tempat adakah sesuai untuk letak tempat triage tersebut. Okey. Sekarang saya nak bincang satu persatu secara ringkas. Saya tak akan pergi secara mendalam sebabkan tak cukup masa. So satu-satu tanda vital ini ya. Yang pertama tentang temperature, periksa suhu badan ya. Temperature ia menggambarkan keseimbangan antara penghasilan haba dan kehilangan haba dari tubuh badan. Dalam ringkasannya adalah T atau temperature. Okey, T atau temperature. Okey. Okey, yang kedua ada unit sukatan bagi suhu badan tersebut degree Celsius ya. Kita guna unit degree Celsius. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi penghasilan suhu badan adalah seperti contohnya ya, basal metabolic rate BMR, aktiviti otot, penghasilan hormon contohnya seperti thyroxine, stimulasi epinephrine, norepinephrine dan juga simpatetik ataupun kalau ada demam suhu badan akan meningkat ya. Cara yang sekarang kita guna, I think semua klinik guna non-contact ataupun infrared thermometer ya, sebab kita tak boleh guna cara contact ya, sebab sekarang kita minimize contact, so kita guna non-contact ataupun infrared thermometer untuk mengukur temperature pesakit ya. Yang kedua ialah periksa tekanan darah. So tekanan darah dalam bahasa Inggerisnya adalah blood pressure ataupun BP. So tekanan darah ini disukat dalam unit milimeter mercury ya. Ada dua bahagian, atasnya adalah sistolik, yang bawahnya adalah diastolik ya. So, untuk puratanya tekanan darah untuk orang dewasa yang sihat adalah lingkungan antara 120 bawah dia 70 milimeter mercury. Okey. So tekanan darah boleh disukat secara manual dengan menggunakan cuff tekanan darah speed manometer dan menggunakan stetoskop, ataupun kebanyakan klinik sekarang menggunakan secara automatik ataupun electronic speed manometer ataupun vital sign monitor ya, dia secara automatik ya. Lokasi selalunya kita untuk mengukur tekanan darah adalah di lengan ya. Kena ingat ya, kena menggunakan saiz cuff yang sesuai mengikut umur dan saiz lengan ya. So kalau boleh dekat klinik ada pelbagai saiz cuff ya. Kalau orang tu dia punya lengan saiznya besar ataupun orang tu gemuk sikit, dia kena guna saiz cuff yang besar yang large. So kena ada large, medium, ada small, dan juga kalau boleh kalau untuk cuff untuk budak-budak ya, kena ada jugalah untuk. So tiap kali kalau tengok keadaan sakit tu, dia punya saiz ataupun dia punya umur, dan kena tukar cuff ya. Dan pentingnya cuff tu you kena maintain ya. Kalau setengah cuff tu dah terkoyak, dia punya tu dah tak boleh nak lekat dah, you kena beli barulah, kena tukar ya. Kalau tidak, kalau still guna, mungkin dia punya bacaan blood pressure tu tak tepat. Okey, yang pentingnya kena kalau dah terkoyak tu kena ganti barulah, kena beli yang baru. Okey. So patient kalau boleh dalam keadaan rehat, sama ada patient duduk ataupun kalau dalam bilik treatment baring ya. Selalunya dekat triage kena duduklah dalam keadaan rehat. Kalau boleh ulang ya bacaan tu 2 atau 3 kali lah untuk mendapatkan bacaan yang betul ya. Kalau pertama kali tu tengok bacaan tu agak tinggi, mungkin suruh rehat dulu and then ulang balik lagi sekali ya. Mungkin rehat 10 minit macam tu, 10-15 minit, dan ulang balik dia punya blood pressure. Okey. So ini adalah untuk periksa tekanan darah. Okey, dan seterusnya periksa kadar denyutan nadi. Periksa kadar denyutan nadi ataupun pulse rate PR, atau bahasa lain kita panggil heart rate juga, heart rate. PR adalah pulse rate, HR adalah heart rate. Nadi adalah kadar denyutan nadi ni adalah yang dihasilkan dari kontraksi ventricle jantung sebelah kiri ya. So denyutan nadi itu menunjukkan volume stroke
stroke, keluaran dan jumlah darah yang memasuki arteri setiap kali kontraksi ventricle. Ya. Macam mana kita nak ambil periksa pulse rate ni? Kalau secara manual guna secara palpasi lah, kita rasa nadi dia dekat wrist, on the wrist, pergelangan tangan dekat bahagian wrist tu. Yang lainnya selalunya doktor buat auskultasi. Auskultasi ni kita dengar doktor selalu guna stetoskop dengan heart rate di bahagian kiri dekat jantung, dekat dada. Ataupun yang senangnya kita guna alatan elektronik lah, macam vital sign monitor, dia tukar secara automatik. Ya. Seterusnya, pengiraan jumlah denyutan nadi dalam selalunya jumlah dia adalah per minit, dalam 1 minit. Ya. So kena kira jumlahnya, kalau manual lah selalunya akan rasa kira count dalam berapa denyutan nadi dan untuk seminit. Kalau tengok daripada bacaan ni, kalau ada abnormal lah, kalau bila kalau bukan normal ya, kita panggil takikardia, iaitu nadi yang terlalu laju lah, nadinya laju lebih daripada 100 per minit ya, kadarnya lebih daripada 100 per minit. Kalau yang sebenarnya kalau tak normal juga, kalau nadi tu lemah ataupun denyutannya adalah perlahan, maknanya kurang pada 60 atau kurang pada 50, itu kita panggil bradycardia. Okey, inilah abnormal lah. Cuma kalau you all tak faham kat sini, kalau dah tulis dalam vital sign document tu, doktor boleh doktor akan buat keputusan lah sama ada yang takikardia atau bradycardia. Doktor akan cek lagi sekali dan pastikan betul dia punya bacaan dia. Okey. Yang seterusnya adalah kadar pernafasan. Dalam bahasa Inggerisnya adalah respiratory rate ataupun RR. Short form dia RR. Dan ini adalah sedutan udara ke dalam paru-paru dan hembusan keluar udara, gas-gas daripada paru-paru ke atmosfera. Kita diukur secara visual. Ini ukurannya kita buat secara visual dengan mengira pergerakan dada dalam masa seminit. Selalunya ini susah sikit don't think, setengah staff boleh kira, pandai kira nak buat macam mana check respiratory rate, sebab kita urangnya secara visual, kita tengok dia punya pergerakan dada ya, berapa kali per minit ya. Setengah staff atau setengah klinik doktor akan buat lah. Mana doktor akan kira, and then dia ada cara-cara dia lah untuk mengira, tapi selalunya dia kira secara visual untuk mengira pergerakan dada dalam masa seminit. Ya. Tengok kalau tak normal lah, kalau kita panggil takipnia adalah kadar pernafasan yang terlalu cepat ya, lebih daripada 20 pergerakan dada per minit. Maknanya nafasnya terlalu cepat ya. Terlalu cepat, lebih daripada 20 pernafasan per minit, kita panggil takipnia. Ya, mungkin ada satu yang tak betul ya, pasien setengah sakit, asma ya, dia ada takipnia bila pernafasan dia agak cepat ya. Kalau ada satu lagi kadar yang tak normal, kita panggil bradypnea ya, di mana kadar pernafasannya kurang daripada 15 per minit, pergerakan dadanya lebih kurang daripada 15 minit. Itu something not right juga benda ni, mungkin something yang ini kira masalah sikit ya, so kena bagi tahu doktor dengan cepatlah, pasien ni tak macam pernafasannya tak begitu baik ya. Dan kalau tak bernafas langsung, kita panggil apnea ya. Mesti ni problem juga ni adalah emergency lah. Kalau apnea, pasien tak ada pernafasan, ni terus kena buat resusitasi. Okay. So ini adalah kadar pernafasan. Okay, kita go the next one. Yang ni yang terbaru ya, vital sign yang kelima, kita panggil skor kesakitan ya. Ini kita panggil juga pain assessment tool ya. Ini pain assessment tool ni ada terdapat di dalam sistem klinik kita. Nanti saya akan tunjuk secara live demo macam mana nak buat ya pain assessment tool ni. Ini adalah pengukuran tanda vital yang terbaru yang kelima yang saya sebutkan sebelum ni. Ia adalah skor kesakitan pesakit ya, yang diukur dengan menggunakan skala kesakitan dari
nombor, kalau ikut nombor ni daripada nombor kosong tu maknanya tak ada sakit lah, no pain maknanya tak ada sakit. Kalau tengok skala muka face scale tu patient happy je, that means no pain. And then ada sistem nombornya nombor 1 sampai nombor 10. Nombor 10 tu worst possible pain, seramat sakit lah, patient pun nangis sakit, itu 10 lah ya. So ini adalah pain assessment tool. Kebanyakannya adalah kita panggil ni subjektif lah, subjektif, penilaian secara subjektif ya. Kita tengok, kita nilai secara subjektif ya. Ataupun kita suruh patient nilaikan sendiri ya, tunjuk gambar rajah ni ataupun tunjuk tool ni, tunjuk nombor ni, tanya sakit dia dekat tahap mana, and suruh patient bagi tahu kita lah ya. Gitu maknanya kita tanya teruslah patient ya, sakit dia boleh bagi tahu tak dekat mana skala sakitnya, dan kita rekodkan ke dalam sistem rekod kita ya. So 3 cara lah skala muka kita tunjuk untuk mungkin untuk kanak-kanak kita tunjuk sakit ni yang kat mana ya, color yang mana ya, bahagian muka yang mana sakit ataupun tak ada sakit langsung ataupun sakit kuat ya. And then skala nombor ya, kalau bagi tahu untuk orang dewasa kita boleh tanya ya, daripada kalau 0 sampai 10 nombor berapa skala kesakitan anda ya. Okay, and then boleh juga tanya ikut kategori ya. Kategori ni kalau ikut dalam bahasa Inggeris ni no pain, mild, moderate, severe, very severe, last kali worst possible pain ya. Maknanya kalau kita ringkasnya, maknanya tiada sakit langsung, sakit yang ringan ataupun sederhana, ataupun sakit yang amat teruk lah. So kita tanya patient ya, kat mana, bahagian skala mana tahap kesakitan mereka. Okay, ini kalau kita tengok agak senang kita nak buat ya, tapi ia dah subjektif lah. Alright. Okay, yang seterusnya tak termasuk dalam 5 tanda vital yang penting tadi, tapi yang ni juga penting kita kena buat setiap kali patient datang ya. Tambahan sekarang ni dalam COVID-19 ya, COVID-19 ni, so tahap oksigen ya, tahap ketepuan oksigen dalam badan ataupun dalam bahasa Inggerisnya oxygen saturation, SpO2 ya. Kita gunakan alat khas, itu alat elektronik seperti pulse oximeter ya. So tahap yang normal kalau dicek selalunya kalau on air kalau lebih pada 95% itu adalah normal lah. Tapi kalau oksigen SpO2 dia kurang daripada 95%, mungkin ini adalah tidak normal ya. So kita kena tengoklah ya, something is not right ya. Yang ni kita kena inform doktor secara cepat. That's why pentingnya sistem triage tadi. Okay, ini adalah oxygen saturation. Okay, next one, penting juga untuk mengukur tinggi dengan berat ya. Kalau first time patient datang tu wajiblah kita kena ambil dia punya tinggi, ukur dia punya tinggi dengan berat ya. Dan kalau boleh the next time kalau patient datang tu tinggi, mungkin ukuran tinggi tu tak payahlah sebab ukuran tinggi tak akan bertukar. Tapi kalau boleh lah ambil dia punya berat ya, ukur timbang ambil berat dia ya. Dan penting juga kena selalu cek alat kita punya, alat pengukur tinggi dan kita punya scale tu, weight scale tu, supaya dia selalu kena calibrate. Supaya alat tersebut memberi bacaan yang tepat dan betul ya. Setengah kalau mesin tu dah lama tak calibrate, mungkin bacaan dia lari ya, nanti jadi bacaan dia tak betul. So selalu kena, kalau boleh 11 kali cek tengok mesin tu, calibrate ya. Mungkin bagi orang itu kena calibrate ya, bagi orang yang vendor atau supplier untuk datang dan cek balik lah. So dalam ketinggiannya kita ikut sentimeter ataupun meter dia punya unit, berat dia dalam kilogram lah. Dan pentingnya kita masuk nilai tersebut, ukuran tinggi dan berat ini dalam sistem klinik dalam C-axis. Dan C-axis akan kira secara automatik dia punya BMI ataupun pengiraan indeks jisim tubuh, BMI dikira secara automatik kalau dia punya ketinggian dan juga berat dimasukkan ya. So automatik klinik sistem akan kira dia punya BMI.
Okay, next one. So ini adalah sistem rekod kita dalam klinik sistem C-Axis. Kalau you all tengok bahagian bila kita dah register patient, klik bahagian patient waiting ni kan. And then you kalau tengok di bawah nama patient dan kat bawah tu ada tanda kecil je. Ada stethoscope dengan apa tu vital sign. Klik yang ni, you akan nampak lah vital sign. So bila you order ambil ukuran vital sign, you kena masuk lah sini. Time dia adalah automatic. Time tak payah masuk. Cuma ikutlah kalau you ambil cara manual, you kena letak M kat sini. Kalau ambil secara auto, kena tukar klik kat sini jadi auto A. Ya. Dan saya akan tunjuk yang ni dalam live demo kejap lagi. And kat bawah last kali pun ada pain scale. Kat sini kita boleh slide dia punya scale ni up and down. Saya akan tunjuk juga lepas ni ya. Alright, ini secara ringkasan. Okay, saya akan tunjuk Kalau you all kat dalam klinik, you all boleh klik benda ni. Akan keluar automatic. Okay. So, sistem triage okay. Kat dalam sistem klinik kita pun kita ada sistem triage Color-color color hijau, merah, kelabu dengan kuning. Okay. Ini adalah sistem triage. Secara ringkasan juga, sistem triage ni adalah color coding untuk treatment, untuk doktor tengok secara urgent. Siapa yang kita perlu doktor kena tengok urgently, ya. So kalau tengok sini ada 4 warna merah, orange, yellow dengan green. Tapi dalam sistem C-Axis kita ada 4 warna kalau tak silap saya. Kalau kelabu, kalau tak di-triage-kan, yang kalau merah, kalau kuning, dan kalau hijau. Yeah. So actually dalam sistem yellow dengan orange ni kita combine kan. Yeah. Kalau tengok kat sini secara ringkasannya, kalau bahagian merah tu ialah urgent ya. Kena patient ni kena resusc dah, kena emergency ya. Ingat dia punya emergency trolley, tu patient kita kena start resuscitation. Maknanya dekat sini kalau tengok patient tu mungkin dah pingsan, dah collapse, and then dia punya kita check dia punya oxygen saturation maybe less than 80%, and then dia punya kadar pernafasan dia agak laju, mungkin lebih daripada 35 ataupun kurang dari 8. Ya, something is not right. Ini kena masuk terus ke treatment room kena panggil emergency ya. And then kita kena tengok heart rate dia dah laju, BP dia low, and GCS ni adalah Glasgow Coma Scale atau skala Glasgow. Ini adalah penawar patient brain injury, collapse. So ini adalah GCS adalah penilaian objektif. Ada penilaian kadar. Okey, GCS atau Glasgow Coma Scale. Ini adalah penilaian secara objektif tahap kesedaran sakit. Ya, ini adalah selalunya kita kena buat GCS score ni untuk pasien yang ada brain injury ataupun cederaan otak atau trauma medical yang teruk. So GCS selalunya doktor yang buat lah. Ya. Alright, kalau tengok sini orange dengan yellow, kalau dalam sistem C-Axis kita ia adalah combine jadi yellow, kuning. Ya, zon kuning. Zon kuning ni kalau dalam sistem kita, kalau extreme of ages, maknanya budak-budak yang kecil, baby dengan orang tua lebih pada umur 70 tahun, automatik sistem akan classify dia jadi yellow. Okay. So kat sini kita tengoklah dia punya kadar kat sini. Saya tak akan pergi dengan lanjut. So yang penting kena ingat, kalau merah tu memang urgent, kena resusc. Yellow kena beri keutamaan first. Green maknanya no urgent lah, tak apa boleh tunggu. Ya. Ya, yang merah tak boleh tunggu dah, panggil doktor cepat-cepat. Yellow kena bagi keutamaan. Hijau tak apa, boleh tunggu turn. Okey? Itu yang you all kena ingat, tanda-tanda vital ini. Ya, tanda vital untuk sistem triage. Okey? Alright. Dalam sistem klinik macam saya cakap tadi, C-Axis kita ada sistem color triage ni. Kalau you all tengok, kalau dalam patient waiting tu ada color-color lah setengah. Memang kalau kelabu, kalau you all tak buat triaging, dia akan keluar kelabu. Kelabu ni adalah normal. Maknanya
not normal, maknanya no triaging done. Alright, You color. responded just now. Okay. Color triage ini kita kalau tengok dalam patient waiting, ada sebelah apa ni sign and symptom ni, bawah nama sebelah sign and symptom yang putih tu ada color yang dia ada box warna purple ni. Kalau N tu maknanya triage tiada apa-apa lah, ataupun triage not done, nothing ya. N ada kelabu. So dia ada 4 color yang saya cakapkan tadi. N kelabu tak ditriagekan, tiada apa-apa. Yellow ya, kena beri keutamaan. Green follow normal turn lah. Hello. And then R red ada emergency ya, kena resus, kena masuk terus ke treatment room. Okay. Yang kalau klik icon ni, kita boleh tukar warna triage dia. Sama-sama kita boleh tukar-tukar color ni dengan klik dekat icon ni, icon yang dalam kotak warna purple ni. Macam saya sebutkan tadi, bayi kecil dan warga emas automatik dia akan keluar triage kuning ya. So ini adalah maksud color triaging tadi. Saya akan tunjuk lepas ni, saya akan go live demo sekejap lagi. Okay. Okay, sementara saya masuk login kepada, I think saya ambil klinik Sri Indah Selain Jaya. Matron, you can take over, maybe sementara saya nak login, boleh tanya soalan ke apa-apa? Sure, ada. Okay, boleh, okay, Matron nak bagi tahu ya, kalau untuk apa ni seperti kita cakap tadi kita perlu guna glove ke tak perlu guna glove ya, sebab ini sekarang pandemik ya, COVID-19. Sebab tu kita nak kurangkan infeksi. So kalau boleh kita tak nak pakai glove dan merata-rata jalan dengan glove ya. So sebab tu kita pasti kita nak supaya kita jaga keselamatan. So lebih elok kalau jangan guna glove, kita gunakan hand sanitizer. Itu penerangan yang Matron nak bagi. Already done, ada? I'm just going to share the... Still, okay. Can see my screen now or not? Yeah, can, ada. Yang lain pun boleh nampak skrin saya. Ini saya live live untuk daripada klinik Sri Indah Selain Jaya. So saya katakanlah contohnya saya nak register, ni bahagian patient registration ya. Saya nak register patient datang. Kita nak register satu patient ni ya. Kita cari patient, nama patient. Okey. Kita create dia punya visit ya. Okey. So untuk klinik Selain Jaya, kejap dari ni, kejap. Oi, belum register lagi ke? Kejap. Belum ada. Kejap. Okay, create visit. Okay, create visit number. Dah ada betul. Okay. Alright. So, let's say patient ni ya. Kita dah register. Tadi baca tempat registration tu. Kalau patient waiting, you boleh nampak kat sini ya, patient ni. Untuk klinik Sri Indah Selain Jaya, sorry ya, saya guna demo patient dulu. Okay, katakan patient ni. And then you all dah register, kemudian ambil dia punya vital sign lah, of course ya. Untuk vital sign, kalau you boleh nampak benda ni kecil sangat ya. You pergi klik yang kat bawah, let's say patient dah datang untuk medical check up lah. Ya, dulu kita tulis kat sini medical check up ya, untuk sign dan symptom dia. Alright. And then lepas tu kita bawa dia ke tempat untuk triage lah. Ambil dia punya vitals. Dan bila you dah ukur dia punya tinggi, dia punya berat, dan then ambil BP, pulse rate, temperature semua, you klik dekat
icon kat bawah ni, ya, bawah sign and symptom. Bila you klik kat sini, dia akan keluar macam ni, ya. So, you boleh nampak ke vital sign ni? Boleh, ya. So, sekarang ni kalau tengok tepi BP ni adalah M, ya. M adalah manual. Kalau kita guna automatic, kita change, ya. Klik kat sini, you boleh tukar-tukar sama ada M atau A. Kalau guna mesin vital sign monitor, kebanyakan klinik mungkin staff kita guna automatic punya mesin kan. Klik kat sini, ya. And then bila you dah tengok bacaan dia, you masuk terus, ya. Katakanlah dia punya BP 120 masukkan 120, what, I have 70, ya. Okay, pulse rate dia berapa? Maybe 70. Respiratory rate, mungkin you all tak pandai lagi ambil respiratory rate dia. Soalnya kan doktor akan fill up di semalah respiratory rate dalam kadar pergerakan pernafasan dia, kadar pernafasan, kena count per minute, ya. Normally, kalau normalnya 15 sampai 20, ya. Kita letak 20 per minit, ya. Masa ni you all tak payah klik, ya, automatic, ya, masa you all enter. Okay. Temperature mungkin no fever, kita letak 37. Oxygen saturation maybe 100%, ya. Okay. Memang kalau ikut yang lamanya ada kat sini. Kalau dah buat, memang automatik masuk kat sini, ya. And another thing yang saya cakap tadi, pain score, ya. Kalau you klik kat sini, automatik keluar gambar-gambar benda ni, ya. You boleh slide, ya. Boleh slide, ya. Kalau you slide, kalau patient terlampau painful sangat sampai nangis-nangis, merah dah. Ya, last sekali. Ini menjadi very worst pain lah, ya. Kalau patient kata okey boleh tahan, okey, and then tanya dia tunjuk gambar ni kat mana, yang mana satu, okey ke tak okey ke, tolerable ke, you letaklah nombor. Dia kalau tengok sini nombor dia akan turun, ya, naik dan turun, you slide saja, ya. So katakanlah dia cakap okey boleh tahan, dia letak 3 lah, 3, maknanya tolerable. Okey. So bila you masukkan sini, ya, you tak payah pergi ke tempat patient, ya, itu untuk doktor punya. You klik di bahagian patient registration, ya, klik di sini, okay. Bila you masukkan dah semua benda ni, don't forget to save. Bila dah save, ya, memang dah ada set-set kat sini. Doktor pun boleh tengok, bila dah save, alright. So penting, ya, kat sini, ya, semua ada, ya. And then ini bahagian registration lah, you ambil dah buat trial semua lengkap. Ini yang kita mahu. Ini semua doktor-doktor yang mahu yang ni lah. Lengkap. Kau tengok semua ada kat sini. Ya. Blood pressure, pulse rate, respiratory rate, temperature, oxygen saturation, height, weight and pain scale. Semua ada. Kalau nak buat memang kejap je. Tambah lagi dalam mesin, ya. Bila you ambil buat vital sign, buku vital sign yang patient ni, terus masuk dalam sistem. Ya. Alright, saya tahu setengah klinik dia pergi ke bahagian doktor, ya. Bahagian patient. So you tak perlu datang sini, bahagian patient sebab doktor akan masuk dalam sini, ya. Contohnya kat sini doktor bila nak tengok patient tu, alright. Bila tengok sini automatik dah ada bacaan yang you masukkan tadi. Lengkap kat sini. Alright. Maknanya you jangan masuk bahagian patient. Masuk bahagian registration, patient waiting, klik trial. Sorry gangguan sebab ini adalah live demo. So ini dia tengah panggil patient dekat dalam klinik, ya. So kat sini kita tengok kalau let's say doktor kan tengok ini ada masa kat triage, staff buat lengkap. Doktor punya mesti happy punya. Okay. And then kalau let's say doktor selalunya akan repeat balik blood pressure dia mungkin secara manual, and then check lagi temperature lagi sekali untuk confirm, ya. Bila doktor buat lagi sekali, selalunya dia akan dia akan klik lah automatic ke manual ke, ya, selalu dia akan check manual lah, and then dia akan klik different time, maknanya dia akan masuk, ya, different timing. Okay, doktor akan repeat lagi sekali, maknanya sitting ke, standing ke, tidur, supine tidur, sitting patient duduk, standing patient berdiri, supine makna patient baring. So doktor pun boleh tukar kat sini, ya. And doktor also boleh tukar sama dia guna automatic machine ke guna manual. Ya, selalunya dalam bilik consultation doktor check secara manual, ya. Doktor boleh maknanya apa yang you masuk sini doktor boleh
apa ni time dia. Okay, right? Saya repeat lagi sekali. Dan saya nak bagi tahu you betapa pentingnya kita buat ukur bacaan vital sign ni, ya. Sebab apa penting? Bila kalau you all kat klinik, you all go and click BP ni, ya. Kalau klik BP ni, sorry yang tadi ni, kalau patient kalau doktor nak apa ni repeat, dia klik arrow down ni. Dia akan tukar, dia akan apa ni repeat bacaan dia dengan klik arrow down. Okay. Dan saya nak tunjuk kat sini betapa pentingnya rekod tanda-tanda vital ni. Ya, bila you all kalau ada kat klinik, kalau you pergi bahagian ni, you pergi ke bahagian BP, you klik kat sini je, dia akan keluar chart. Automatik ya, bertahun-tahun bacaan sebelum ni, automatik sistem ni akan chart, ya, naik ke turun ke, stable ke, kita boleh tahu. Ini untuk bacaan blood pressure dah siap automatik di chart, ya. So sejarah pemeriksaan vital sign untuk pasien tersebut. Okay. So macam juga bukan saja blood pressure, macam PR, pulse rate pun dah direkod. Kat sini, kita tengok kat sini, ya. Dia punya, yang ni sebelum ni ya. Kita tengok hari ni yang tadi saya masukkan, ya. Dah di-chartkan, automatik dalam sistem. So pentingnya kita letak vital sign. Ini penting ya untuk staff dan juga doktor-doktor. Kenapa kita penting untuk rekodkan tanda-tanda vital ni, ya. Chart ni kita boleh tunjuk dengan patient, ya. Katanya Encik, BP sebelum ni, tahun lepas macam ni, sekarang hari ni macam ni, tengok ya, kalau tak makan ubat dia mesti tinggi. So ini adalah salah satu tanda secara objektif kita boleh nilai ya, diagnosis, nilai rawatan pesakit. So penting ya tanda vital kita masuk dalam rekod ya, sebab kita ada analisa apa ni vital sign ini. Okey, bukan saja BP, pulse rate, respiratory rate, oxygen saturation, semua ada tanda vitalnya. Satu demi satu ada. Temperature pun ada juga. Okey. Okey, semua ada ya. Kalau tak ada rekod memang kosong ya. Dan height juga kita ada. Selalunya height akan tukar, dia akan stabil. Kalau tahun lepas buat macam ni, date dia yang sebelum ni stabil. Height tak akan tukar lah, of course ketinggian tak akan tukar. Tapi yang akan tukar adalah mungkin kalau dia jaga weight dia betul, ya weight dia sama je ya, stabil ya. Kalau berat turun atau berat tu naik, kita boleh tengok sini, tunjukkan patient ya, ni yang something not right. Okay, so ini dah penting ya. Sama juga, so semua ni kita ada kadar yang kita boleh nilai ya, penting ya dalam sistem. Satu lagi saya nak sebut WC ni, mungkin you all wonder what WC. You all tahu apa itu WC tak? WC stand for waist circumference. Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil apa, Matron? Waist circumference ni? Ukur lilit apa, ukur lilit pinggang. Ya, ini kalau rajin tengah buat lengkap ukur lilit pinggang pun kena ambil juga. Ya, maknanya ambil tape tu, apa kita panggil Matron? Yang tape tu? Measuring tape. Measuring tape itu kita buat satu ukuran ukur lilit pinggang dia. Ini penting juga. Kalau ada penyakit yang tertentu, dia punya ukur lilit pinggang, sebenarnya oleh obesity lah, dia punya circumference, ukur lilit pinggangnya adalah tinggi. Okey, macam tadi juga pain pun, apa ni, doktor klik kat sini boleh tahu lah, oh 3 tolerable, sakit tapi boleh tahan. Okey, alright. Okay, semua ni adalah penting, bahagian vital sign. So you all kena you all kena tumpukan bahagian vital sign tu. Sebab itu vital sign adalah penting ya. Bila patient datang, vital sign ya. Vital sign of course dalam triage buat lengkap. Kalau boleh buat lengkap dan masukkan dalam sistem ya. Tak semestinya vital sign yang you ukur dekat triage tu adalah muktamad. Ya, selalunya bila jumpa doktor boleh klik ya arrow down ni, dia akan repeat dia punya manual, dia punya BP set, dan masuk lagi sekali ya. Ini direkodkan. So tak semesti bacaan yang you buat dekat trial tu salah ya. Mungkin dia ada ulang banyak kali sama bacaan dia. Okey, masukkan dia dan rekodkan dalam sistem. Lagipun doktor kena repeat lagi sekali masa jumpa dalam bilik consultation. Okey. So ini adalah penting ya. Sistem triage, kenapa penting nak kita rekod dalam sistem klinik.
Okay, saya harap you all boleh faham lah ya. Okay, kita yang ni saja untuk sistem triage. Saya go back to the slide tadi. Dalam masa sama ada apa ni soalan, kita boleh buat buka kepada Q&A, Matron? Yes. Ada soalan ke nak tanya? Faham tak yang tadi? Okay, boleh unmute mic ya. Unmute mic ya. Tengok kalau ada apa-apa soalan nak tanya boleh. Okay, Matron nak bagi penerangan di sini sikit ya. Seperti Dr. Azura tadi dah cakap ya, amat penting ya untuk kita mengambil ukuran vital sign ni ya untuk setiap pesakit ya, terutama sekali pesakit yang telah follow up kita dengan lama ya. So pada masa-masa yang tertentu kita boleh tengok ya baseline. Baseline maksudnya kita dah tahu dah okey patient ni contohnya BP dia hanya blood pressure dia hanya 120/70, tapi pada hari itu BP dia menunjukkan 140/90 ke ya. So kita dah tahu dah daripada awal lagi, seperti Dr. Azura tadi cakap, dah ada history dah ya dalam sistem kita, dan kita dah tahu dah baseline dia memang 120/70. So pada hari itu bacaan dia memang abnormal. So bacaan ni doktor akan tahu dan boleh diberi rawatan yang sewajarnya bagi pesakit tersebut ya. So sebab tu kita nak highlight ya perkara ni, di mana vital sign adalah amat penting untuk diambil pada setiap patient yang datang ke klinik kita ya. Dan untuk aset ataupun inventory, kalibrasi adalah penting ya. Kalibrasi peralatan adalah penting. Jika pada bila-bila masa menunjukkan pemberat tu you was-was ya, boleh timbang diri sendiri juga tengok ya. Sebab awak mesti tahu berat awak. So kita boleh tengok berat dan tengok. Kadang-kadang kita boleh adakan pemberat. Pemberat maksudnya pemberat 5 kg untuk membuat kalibrasi di klinik untuk penimbang. Ya? Iya, bodoh. Itu bodoh. Jika dilakukan mungkin untuk setiap 2 kali seminggu ke, kita boleh buat kalibrasi penimbang tersebut dan catatkan dalam satu buku catatan ya. Dengan cara tu kita ada buat kalibrasi. Pertama sekali penimbang ya. Penimbang kanak-kanak ataupun penimbang dewasa di klinik. Okey, ada apa-apa lain ke nak tanya? Ada soalan? Matron, saya Rani daripada Klinik Wong Sri Sentosa. Yes. Saya punya doktor sini in charge Dr. Lau. So Dr. Lau suruh request, within kita nak beli mesin baru, yang vital sign yang baru punya. Dulu kita beli under Dr. Ram dengan Dr. Romel required. Kita beli sama group care clinic, so diorang bagi harga murah. So kalau kita nak beli vital sign yang baru, kita nak refer pada siapa? Mesin vital sign yang mana satu tu? Dulu care clinic kita semua satu group, kita memang beli satu under satu group saja. Vital sign. Okay, can I understand Sun that? Medical something. Dr. Azura betul kan Sun Medical kan kita semua semua branches guna sama vital sign kan? Ya betul-betul. Sun dulu yang tahu berapa kita beli ada banyak, lebih dari 10 vital sign monitor. So klinik. That means it's the same lah for all the clinics. Same lah. So same for klinik. But right now I think they want to change it lah. Sometimes because sometimes service dia punya maintenance service not so good. Okay. So Not good. Not good. So Service dia orang charge lebih. Kalau dia orang ambil bawa mesin pun hari tu kita punya battery Rosa dia bawa
Untuk servis pun dia charge 300 something. Lepas dia ambil mesin, dia tukar bateri, baru dia inform dia punya harga berapa. So dia apa tukar pun kita tak tahu, tapi dia tukar punya bateri, dia bagi balik yang lama punya. So kita nak tengok macam mana dia punya cost dengan ini. Kalau beli baru pun okey juga, sebab satu saja kita ada winter sign, mana tahu bila doktor kita nak simpan satu. Ya, betul. Walau design ni memang mahal. Ya, I think minimum saya tak pasti 4 ke 5,000, betul tak? Mahal kan? Masa beli tu lah. Masa kalau saya ingat kan lebih dari 10,000. Ingat tak Rani? Berapa harga dia? Ya, doktor. Saya rasa 6,000 ke? Akan berapa ribu kak? Lebih kurang ada 6 to 5,000 something. Ya memang mahal. To check all the vital sign, is it? All the vital sign, all oxygen saturation. Tapi sekarang kita tanya doktor, saya Rani survey Sun Medical sama, dia cakap dekat 13. Dekat 9 tu harga dia lain sebab dia sendiri inform. Dulu kita beli bulk macam 10 unit, 11 unit. Sekarang tak ada. Personal means dia naikkan harga. Ya, memang kalau beli asing-asing memang mahal. Sebab tu sekarang ni kita bawa ke klinik and actually person in charge untuk procurement lah. Procurement beli macam inventory, beli barang lah untuk klinik kan. So kita dah ada dalam proses untuk mendapatkan procurement manager. Kita akan ada seorang dia in charge untuk cari beli barang-barang macam ni lah untuk semua klinik dan macam satu vendor, satu supplier supaya kita dapat harga yang belok lah ya. And then sekarang ni dalam proses dia tengah interview kot ya. Apa-apa kita akan update. Director yang in charge untuk bahagian procurement ni inventory Dr. Ram. Ya. Dr. Ram akan liaise lah dengan Dr. Lau lah. Maknanya dia akan direct Dr. Lau lepas dia dah finalize procurement manager. Sebab procurement manager ni yang kena cari ya, kena cari alat yang sesuai, yang tahan lama, and then dia punya servis yang bagus, ya. Dia punya maintenance service, maintenance fee pun bagus dan kita boleh percayalah ya, alat tu memang tepat and all that lah. Okay. Mungkin sekarang kita belum ada lagi, hopefully lah by next month we can get it ya. Anything Dr. Lau akan update balik lah. Ya, boleh. Alright, thank you Rani. Okay, thank you doktor. Very good. Yeah. Thank you. Alright. Okay. Any other question? Sebab kena tengok juga saya rasa doktor, if I think all the clinics are having the same problem, I think they must also report lah. You see? Because I think it's already understood. I think it was bought in a bulk, is it? Yes. For around 10 or 15 clinics. Yes. So we have to see for all the other clinics having the same problem or not. Yeah. From what I know, other clinics also they having the same problem. Yeah. Yang lama kita beli sudah long term. Kita sudah lama. Benda tu akan jadi rosak, bateri rosak, dia punya cuff rosak, dia punya wiring tubing rosak. So kita kena recheck balik ambil. Sama juga dengan klinik lain. Yang saya dengar Selain Jaya pun problem. Dah lama rosak, panggil-panggil tak datang. And then bila datang sekali, dia charge kita 300, 200 macam tu. Untuk change something lah, saya pun tak tahu. Change apa. And then dia punya scarf, berapa kali dah tukar sebab koyak. Beli banyak kali dah. Satu tukar je murah, mahal juga. Kita ada banyak-banyak size kan, semua memang mahal. Maintenance penting lah. Ya. Kita akan cari company yang elok sikit lah. Ya. Hopefully can get that soon as possible. Alright, Danny? Thank you so much. Alright. Okay, any other question? Ada soalan lain ke? Okay. Miss sebentar menunggu soalan yang selanjutnya. Untuk summary lah, ringkasan. Ya, yang penting kat sini untuk tajuk kita hari ni, pastikan ada semua staff, pastikan semua klinik, semua staff untuk patient datang, tolong ambil tanda-tanda vital dan lengkapkan tanda vital tersebut di dalam sistem manajemen klinik kita. Ya, so penting ya ambil vital sign dan penting juga kena ikut SOP ya. Kita dalam pandemik, masa dalam pandemik kes masih lagi meningkat. So jaga you punya SOP, jaga kebersihan tangan, hand hygiene yang betul. Tak payah pakai glove tapi letak hand sanitizer sebelum pegang patient, sebelum pegang vital sign machine, sanitize your hand ya. And then you all kena pakai PPE lah ya, face shield ke and make sure you pakai PPE, face shield and you punya mask.
And then pakai apron and all that lah. Yang station dekat triage kena pakai PPE, and then use hand sanitizer. Tapi kalau you all nak guna glove, kena tukar glove untuk setiap patient. Tapi tu bagi sikit lah, setiap patient kena tukar glove. Ya, dia takut cross infection. Yes. Dan yang penting juga setiap BP cuff, alat-alat yang kita guna kalau dah tersentuh dengan patient kena disinfect. Ya, disinfect kena secara yang betul, kena guna alkohol 70 lebih pada more than 70% concentration. Okay. And then yang ketiga, penting kena record atau dokumen semua vital sign yang dah diambil secara betul dalam sistem klinik yang saya tunjukkan tadi secara live tadi. Ya. And last sekali kena ingat sistem dalam sistem klinik juga ada sistem triage ataupun sistem kod warna yang you boleh klik yang bahagian kotak yang warna-warna tu you boleh klik tengok warna merah ke, kuning ke, hijau ke, you boleh klik kat situ. Ya. Alright, tapi yang tu secara lengkap lah yang kalau kita ikut secara lengkap secara dokumen di dalam sistem klinik kita. Okay. Okay, itu saja ringkasan untuk tajuk kita hari ni. Okay. Kalau tak ada soalan apa-apa, okay. Jangan lupa nak remind kat you all kalau ada insiden apa-apa walaupun kecil, please put up in the system lah, masukkan rekod dalam sistem. Saya dah terima beberapa insiden daripada klinik yang saya rasa bagus ya. Sedikit sebanyak you all pun ada kesedaran untuk membuat laporan kejadian ataupun insiden report ini di dalam klinik sistem. Okay. Thank you so much untuk you all yang dah buat insiden report dan hantar pada saya dalam sistem. Saya pun dah report, saya dah tengok report you all dan saya dah reply ya. Boleh check balik ya. And then kalau tak ada apa-apa, okay. Kita dah sampai ke penghujung ya kelas kita hari ini. So peringatan pada saya, ingat ya, setiap pesakit perlu diambil sistem vital, tanda-tanda vital dan direkod ya tanda-tanda vital ini sebelum berjumpa dengan doktor. Okay. Itu saja daripada saya. Thank you so much atas you all punya attention. Matron, apa-apa last word to share with them? I think no. Itu saja seperti yang Dr. Azura dah cakap dah ya. Kita mesti jalankan kita punya tanggungjawab lah ya. Untuk setakat mana yang kita boleh buat untuk kita punya pesakit ya. So rekodkan semua tanda vital lah ya, supaya kita boleh memberi rawatan yang sewajarnya kepada pesakit-pesakit yang datang ke klinik kita. Okay. So I think that's all. Itu saja from me. See you at the next session. Happy working. Alright, thank you very much you all. Happy working. Okay, bye-bye. Bye. Next. Doctor, thank you. Bye-bye. Bye.